SPM. Buat pengetahuan pelajar, kertas 1 Bahasa Melayu SPM dengan kod kertas 1103-1 merupakan kertas yang wajib diduduki oleh setiap calon SPM. Kertas 1 mengandungi 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab kertas 1 ialah 2 jam 15 minit. Bahagian A mengandungi 1 soalan, manakala bahagian B pula calon perlu memilih 1 daripada 5 soalan yang dikemukakan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan sama-sama menganalisis cara menjawab bahagian A kertas 1 Bahasa Melayu SPM. Karangan bahagian A ialah karangan berdasarkan bahan rangsangan. Buat pengetahuan pelajar sekalian, bahagian A memperuntukkan 30 markah. 1 soalan dikemukakan dalam bahagian ini dan soalan ini wajib dijawab oleh pelajar. Pelajar perlu menulis sekurang-kurangnya 200 hingga 250 patah perkataan. Masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian A ialah 45 minit. Antara bahan rangsangan yang ditanyakan dalam peperiksaan ialah dialog, gambar foto, gambar rajah, ilustrasi kartun, pelan, iklan, petikan, dan catatan. Baiklah, untuk menjawab soalan bahagian A, ada beberapa perkara yang penting yang perlu anda perhatikan. Pertama, baca soalan dengan teliti. Kedua, gariskan ayat tugasan dalam soalan. Ketiga, gariskan tema dan kehendak soalan yang terdapat dalam ayat tugasan. Keempat, gariskan ketiga-tiga idea yang dicadangkan dalam soalan. Baiklah, seperti biasa, karangan bahagian A yang bakal ditulis mesti mengandungi bahagian pendahuluan, 3 isi cadangan dan kesimpulan. Mari kita analisis ayat demi ayat dalam bahagian pendahuluan. Bahagian pendahuluan meliputi ayat rangsangan, ayat tema, ayat contoh, peribahasa dan ayat tugasan. Ayat pertama pada bahagian pendahuluan ialah ayat rangsangan tema. Anda perlu menulis ayat sebagai rangsangan pada bahagian pendahuluan dan ayat rangsangan tersebut mestilah menyentuh tema yang bakal ditulis. Ayat rangsangan untuk tema semangat kejiranan. Anda boleh menuliskan frasa menarik seperti dasawasa ini dan sambungkan dengan ayat rangsangan semangat kejiranan kerap menjadi bualan dalam kalangan warga Malaysia. Ayat tema pula menjelaskan pemahaman anda berkait tema. Jadi tema kita pada hari ini ialah semangat kejiranan. Kita buat begini. Jiran ditakrifkan sebagai orang yang tinggal berhampiran dengan rumah kita. Jiran sangat penting tak kala kita mengalami detik susah dan senang. Seterusnya, anda boleh menyisipkan peribahasa Melayu dalam bahagian pendahuluan. Pelajar boleh menuliskan peribahasa yang berkait rapat dengan tema. Hubungan muafakat antara jiran bertepatan dengan peribahasa jiran sepakat membawa berkat. Selain itu, pelajar juga boleh memasukkan contoh berbentuk maklumat atau tingkah laku dalam bahagian pendahuluan. Ayat contohnya mungkin berbunyi, sebagai contoh, skim rukun tetangga
telah dilancarkan oleh Tun Abdul Razak pada 29 Ogos 1975. Contoh yang dituliskan ini berbentuk maklumat. Akhirnya, kita tuliskan ayat tugasan soalan yang merangkumkan kehendak dan tema soalan. Oleh itu, langkah memupuk semangat kejiranan yang bakal menjadi maudu perbincangan akan dibincangkan. Maka selesai bahagian pendahuluan. Kita beralih pula ke bahagian isi. Komponen bahagian isi terdiri daripada ayat tugasan idea, ayat hurai yang berfokus pada subjek idea, ayat hurai yang merujuk pada kesan idea, ayat contoh yang berbentuk maklumat atau tingkah laku, dan ayat simpul kecil yang menjadi penegas pada akhir perenggan isi. Kita lihat ayat pertama perenggan isi, iaitu tugasan idea. Calon perlu menyatakan tugasan karangan pada hari ini iaitu langkah menyuburkan semangat kejiranan. Dan idea pertamanya ialah mengadakan aktiviti gotong royong. Jadi, ayat pertama berbunyi, langkah menyuburkan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di Malaysia ialah kita perlu mengadakan aktiviti gotong royong. Kata ganti nama kita akan dijadikan subjek dalam ayat yang seterusnya. Jadi huraian idea akan berfokus pada bagaimana subjek merealisasikan idea, iaitu mengadakan gotong royong. Pelajar mungkin ingin menambah frasa menarik atau penanda wacana tertentu sebelum subjek dalam ayat. Hal ini tidak menjadi masalah. Ayat kedua dalam bahagian isi berbunyi, kita sebagai subjek, kita sebagai penduduk di sesebuah kawasan kejiranan seharusnya bergotong royong bagi memastikan ukhuwah terjalin. Ayat ketiga, kita ubah pula subjeknya menjadi penduduk. Jadi ayat ketiga berbunyi, penduduk boleh mengadakan program gotong royong pada hujung minggu untuk mengindahkan kawasan kejiranan. Ayat keempat, perenggan isi, menjelaskan kesan daripada idea tadi, iaitu kesan aktiviti gotong royong. Ayatnya berbunyi, natijahnya, hubungan mesra antara masyarakat berbilang bangsa akan terjalin. Pelajar yang dikasihi, sebagaimana yang dijelaskan pada awal tadi, iaitu kita boleh menyisipkan ayat contoh berbentuk tingkah laku maupun contoh yang berbentuk maklumat. Jadi ayat untuk perenggan ini mungkin berbunyi, sebagai contoh, aktiviti membersihkan kawasan perkuburan pastinya membenihkan pertautan hati generasi muda dengan generasi tua. Ayat terakhir bahagian isi pula ialah ayat simpul kecil yang menjadi penegasan berkait idea. Oleh itu, benarlah bahawa aktiviti gotong royong mampu menyuburkan semangat kejiranan. Jadi, untuk perenggan idea seterusnya, iaitu budaya kunjung-mengunjung dan mengadakan rumah terbuka juga di jana mengikut kaedah yang sama. Idea kedua, perenggan ketiga, langkah menyuburkan semangat kejiranan. Ideanya ialah budaya kunjung-mengunjung. Tugasan idea ayat dalam perenggan ini, langkah menyuburkan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di Malaysia ialah kita perlu menghidupkan budaya kunjung-mengunjung. Langkah menyuburkan semangat kejiranan ialah tugasan, ideanya ialah menghidupkan budaya kunjung-mengunjung. Kita dijadikan subjek dalam ayat seterusnya. Kita seharusnya berkunjung
ke rumah jiran tetangga pada waktu kenduri kendara. Ayat yang ketiga, kita boleh menyisipkan penanda wacana. Sebagai contoh, rentetan itu, jiran tetangga yang mempunyai rasa kekitaan dapat diwujudkan dalam kalangan jiran pelbagai kaum dan agama. Ayat yang keempat, huraian berkait dengan kesan, impaknya, budaya kunjung-mengunjung akan menjadi amalan bukan sahaja pada waktu senggang, malah ketika meraihkan kejayaan anak-anak. Ayat yang kelima, yang merujuk pada contoh, sama ada contoh bermaklumat atau contoh tingkah laku. Sebagai contoh, amalan kunjung-mengunjung ketika jiran ditimpa musibah mampu mewujudkan keprihatinan dan rasa kebersamaan. Dalam perenggan isi yang kedua, perenggan yang ketiga, saya simpulkan dengan simpul kecil sebagai penegasan. Oleh itu benarlah bahawa budaya kunjung-mengunjung merupakan langkah menyuburkan semangat kejiranan. Kita beralih pada idea yang ketiga, perenggan yang keempat. Langkah menyuburkan semangat kejiranan, ideanya ialah majlis rumah terbuka. Ayat yang pertama, sebagai tugasan idea, langkah menyuburkan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di Malaysia ialah kita perlu mengadakan majlis rumah terbuka. Ayat yang kedua, huraian yang berfokus pada subjek idea, iaitu majlis rumah terbuka. Ayatnya berbunyi, majlis rumah terbuka boleh diadakan pada waktu perayaan. Huraian yang ketiga berfokus pada subjek, iaitu kita. Kita dapat merasai dan mengenal pelbagai juadah yang melambangkan identiti kaum di negara kita. Ayat yang keempat, huraian berkait dengan kesan atau impak. Impaknya, kita dapat mengenal jiran dengan lebih dekat, persis peribahasa. Tak kenal, maka tak cinta. Kita boleh menyisipkan peribahasa pada mana-mana bahagian ayat dalam perenggan isi. Ayat yang seterusnya, contoh, sama ada contoh bermaklumat atau contoh tingkah laku. Sebagai contoh, rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri diadakan oleh kaum Melayu turut mengalu-alukan kehadiran jiran pelbagai bangsa. Dan simpul kecil sebagai penegas, oleh itu, majlis rumah terbuka merupakan langkah terakhir untuk menyuburkan semangat kejiranan. Pelajar yang dikasihi, bahagian terakhir dalam penulisan ialah perenggan kesimpulan. Bahagian kesimpulan yang baik mesti mempunyai ayat simpul besar yang ditandakan dengan penanda kesimpulan, seperti kesimpulannya, akhirul kalam, sebagai konklusi dan banyak lagi. Perenggan kesimpulan mengandungi elemen harapan, pandangan dan cadangan pelajar berkait tema secara keseluruhan. Kita lihat perenggan kesimpulan. Kesimpulannya, langkah-langkah menyuburkan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di Malaysia perlu kita laksanakan. Ayat harapan yang kita tandakan dengan penanda semoga. Semoga semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat terus membara. Ayat yang seterusnya, pandangan, kita tandakan dengan sememangnya. Sememangnya, usaha yang dicadangkan perlu dilaksanakan secara bersungguh-sungguh dan bukan sekadar hangat-hangat tahi ayam.
dan ayat cadangan dalam perenggan kesimpulan. Oleh itu, kita perlu bekerjasama dengan ibu bapa, masyarakat, badan bukan kerajaan dan pihak berwajib untuk memastikan keutuhan semangat kejiranan. Jadi sebelum kita berpisah, saya tinggalkan anda dengan latihan penulisan karangan bahagian A kertas 1. Soalan bahagian A. 30 markah. Masa yang dicadangkan 45 minit. Gambar di bawah menunjukkan strategi yang dapat menjanakan kecemerlangan dalam kalangan murid. Huraikan pandangan anda tentang strategi belajar untuk mencapai kejayaan. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. 3 idea yang diberikan, strategi belajar untuk menjanakan kecemerlangan. Idea pertama, memberikan tumpuan di dalam kelas. Idea kedua, mengulang kaji pelajaran di rumah. Dan idea ketiga, menelaah di perpustakaan. Jadi, siapkan latihan ini dan dihantar kepada guru mata pelajaran Bahasa Melayu anda. Sekian, Assalamualaikum. Okay. La 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 la.